Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Satu kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 148 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan dan Sukan, selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini petang tadi. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai pada hari ini, Khamis 5 Rabiul Awal 1442 Hijrah, bersamaan 22 hari bulan Oktober 2020, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 148 orang. Kes 148 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur pada 16 Oktober 2020 melalui penerbangan Diraja Brunei BI 874, tempat duduk 27A. Beliau baru mengadu mengalami tanda-tanda jangkitan batuk pada hari ini. Pada masa ini, beliau berada di pusat pengasingan kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing setakat ini telah mengenal pasti 18 orang kontak terdekat, yang mana ujian awal menunjukkan 10 daripada mereka adalah negatif bagi COVID-19, manakala selebihnya masih lagi menunggu keputusan ujian. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 7 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan berakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020. Pada ketika ini, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 169 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 295 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 7,248 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 284 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 65,947 ujian. Dalam sidang media berkenaan, pemangku Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian jika merasa kurang sihat. Kerjasama orang ramai adalah juga dipohonkan untuk membantu kerajaan mengawal penularan COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Bru Health dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan akan memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke masa. Jemaah Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN India mengesahkan semula komitmen bagi memastikan aliran tanpa halangan bagi keselamatan dan penghasilan pertanian berkhasiat serantau. Dalam kenyataan bersama mesyuarat Jemaah Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN dan Kesatuan Menteri Kebajikan Pertanian dan Peladang Kerajaan India
AIMMAF kali ke-6. Jemaah Menteri juga berkongsi kebimbangan mengenai impak COVID-19 dalam kehidupan dan ekonomi, termasuk gangguan rangkaian bekalan makanan. Mesyuarat AIMMAF kali ke-6 yang diadakan secara maya disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Weng Sakon, Menteri Pertanian Perhutanan dan Perikanan Kemboja, dan Tuan Yang Terutama Sri Kailash Chaudhry, Kesatuan Menteri Negara bagi Kebajikan Pertanian dan Peladang India. Menurut kenyataan bersama itu, jemaah menteri menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Jangka Sederhana bagi kerjasama ASEAN-India dalam pertanian dan perhutanan 2016 hingga 2020, khususnya dalam mengukuhkan kapasiti serantau bagi penggunaan intervensi sains dan berkongsi amalan-amalan pertanian yang baik bagi keseluruhan kemajuan di rantau. Selain itu, ia juga bagi mengukuhkan lagi kerjasama melalui interaksi pakar yang strategik dalam sektor-sektor pertanian, ternakan dan perikanan. Para menteri juga menggunapakai pelan tindakan tersebut dan menugaskan para pegawai untuk melaksanakan sepenuhnya pelan tindakan terutama dalam projek-projek yang berkaitan dengan Persekutuan ASEAN-India bagi pendidikan tinggi dalam pertanian, pertukaran lawatan bagi peladang di ASEAN dan India, pertanian yang bijak iklim, aplikasi robot dan drone dalam perhasilan pertanian dan gelombang elektromagnetik dalam pemprosesan makanan, mempromosi teknologi selepas proses menuai bagi buah dan sayur, serta penyakit rentas sempadan dan pengurusan kesihatan dalam pertanian. Mesyuarat turut dihadiri Tuan Yang Terutama Datuk Lim Jock Hoi, Setiausaha Tetap Agung ASEAN. Mesyuarat Menteri-Menteri mengenai Pertanian dan Perhutanan ASEAN-India kali ke-7 akan diadakan pada tahun 2022. Sementara itu, semasa mesyuarat Jemaah Menteri ASEAN bagi Pertanian dan Perhutanan dan Menteri Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea, AMAF Plus 3 ke-20, Jemaah Menteri bertukar-tukar pandangan mengenai situasi pandemik COVID-19 dan menyuarakan kebimbangan mengenai impak yang tidak pernah berlaku sebelum ini ke atas kehidupan penduduk dan ekonomi, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan makanan di rantau ini. Semasa mesyuarat, Jemaah Menteri mengenal pasti peranan penting Rizab Kecemasan Beras ASEAN Plus 3 APTERR dan Sistem Informasi Keselamatan Makanan ASEAN AFSIS dalam mengurangkan turun naik harga makanan, dan bersetuju untuk meneruskan usaha untuk melaksanakan APTERR dan AFSIS secara efektif bagi memastikan kestabilan bekalan kecemasan beras, termasuk menyediakan pasaran tepat pada masanya semasa dan selepas pandemik. Dalam kenyataan bersama tersebut, Jemaah Menteri berpuas hati dengan perkembangan yang dibuat dalam mengimplementasikan strategi kerjasama ASEAN Plus APTCS 2016-2025 dalam bidang strategik, antaranya bagi pengukuhan keselamatan makanan, pengurusan hutan yang berdaya tahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengawalan kesihatan dan penyakit haiwan dan tumbuh-tumbuhan, perkembangan sumber manusia dan kapasiti bangunan, pengukuhan sistem informasi dan rangkaian, dan pertukaran ilmu pengetahuan, meningkatkan produktiviti, kualiti dan keboleh pasaran produk pertanian dan kajian dan pembangunan. Jemaah Menteri juga menghargai kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan perjanjian Rizab Beras Kecemasan ASEAN Plus 3 dan menyokong pelaksanaan garis panduan ASEAN untuk mempromosikan pelaburan yang bertanggungjawab dalam makanan, pertanian dan perhutanan bagi memastikan pelaburan dalam bidang tersebut di rantau ini memenuhi piawaian global dan mempromosi pembangunan berdaya tahan dan bertanggungjawab. Mereka juga mengambil maklum mengenai ancaman serius fall armyworm ke atas pertanian dan keselamatan makanan di rantau ini dan menggesa negara ASEAN Plus 3 untuk menyokong pengimplementasian Pelan Tindakan ASEAN mengenai fall armyworm 2020-2025. Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan mengucapkan penghargaan mereka kepada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea atas sokongan dan komitmen yang berpanjangan untuk mengukuhkan kerjasama ASEAN Plus 3 dalam makanan, pertanian dan perhutanan.
Mesyuarat AMAF Plus 3 ke-21 seterusnya akan berlangsung di Indonesia tahun hadapan. Masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara terus disemarakkan dengan majlis dikir yang berlangsung selama 12 malam berturut-turut sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Beritanya antara yang dimuatkan dalam berita dalam negeri selepas ini. Majlis dikir 12 malam berturut-turut sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW terus bergema di masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Semalam pelbagai pihak mengadakan majlis dikir berkenaan. Ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam IBD mengadakan majlis seumpamanya. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis bermula dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Majlis juga dihadiri para pelajar IBD dan penduduk rancangan perumahan negara Kampung Rimba dan kawasan sekitarnya. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengadakan majlis yang sama di Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampung Sungai Kelugus, daerah Tutong. Mengetuai rombongan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian majlis ialah tazkirah mengenai selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Sabtu ini rombongan akan meneruskan majlis yang sama di Masjid Kampung Selangan, daerah Temburong. Rombongan Pusat Dakwah Islamiah juga mengadakan majlis dikir bersama mu'alaf di Masjid Kampung Benutan, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis dikendalikan oleh bahagian pembangunan mu'alaf menerusi pengupayaan mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Majlis bertujuan menggalakkan para mu'alaf melibatkan diri mengikuti aktiviti atau majlis keagamaan dan membesarkan hari-hari kebesaran Islam. Hajah Nurliah binti Haji Aspar menerima anugerah pengasasan The Princess Mahachakri bagi tahun 2019. Majlis penyampaian anugerah berkenaan berlangsung petang tadi melalui persidangan secara dalam talian semasa forum anugerah tersebut yang ketiga. Majlis berlangsung di Kedutaan Thailand di Kiarong. Hadir Dr. Samsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Taliputin, Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Juga hadir Puan Yang Terutama Watani Biput Wang Sekol, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Persidangan mempromosikan perkembangan pendidikan di Asia Tenggara dan menyediakan peluang-peluang bagi penganugerahan dari 11 buah negara yang berkongsi pengalaman dan amalan terbaik. Forum juga akan membolehkan para peserta mengadakan perjumpaan bersama dengan Her Royal Highness Maha Chakri Siridon menerusi siaran langsung dari Bangkok. Anugerah ini bukan sahaja menerusi penglibatan mereka dalam membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, tetapi menjadi contoh bagi guru-guru yang lain agar mengikuti jejak langkah tersebut. Sebagai seorang pentadbir, bukan hanya duduk seorang pentadbir tetapi melihat keseluruhan apa yang terjadi di sekolah. Saya juga sebagai seorang pentadbir, seorang pendidik, saya juga masuk ke kelas mengajar, especially semasa extra class, PSR, sehingga menyumbang kepada kenaikan
kepada dalam peperiksaan PSR, dan juga saya melihat kebajikan guru-guru dan murid-murid. So with the sharing sessions and workshop conducted, actually I hope to help to boost the confidence of other teachers, especially the new teachers in their teaching. Tadi mesti ni orang bagi komitmen yang kuat terhadap pendidikan pelajar, dan pada masa ini pun saya masih mengajar pelajar-pelajar yang berkebutuhan khas. They need help. So kita ni as a teacher, we try to do something yang boleh kita ni contribute to the student untuk develop dia punya life. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Penggiraan Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba, Pejabat Hak Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dan bahagian Hak Ehwal Muslimah Jabatan Hak Ehwal Masjid mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Penggiraan Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Penggiraan Anak Haji Muhammad Alam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Dayang Haja Aisyah Raudah alias Haja Rosni binti Haji Abdul Ghani, isteri pemangku pengarah awal masjid. Bacaan surah Al-Mulk beramai-ramai diketuai oleh Dayang Haja Rusita binti Haji Yahya, guru pembimbing Masjid Duli Raja Isteri Penggiraan Anak Damit Mukim Kilanas dan Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunut. Bagi memohon keberkatan majlis, doa kesyukuran dibacakan. Majlis diadakan bagi memanjatkan doa agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Penggiraan Anak Hajah Saleha sentiasa sihat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Negara Brunei Darussalam sedang menghampiri penghujung monsun barat daya. Pada masa ini, negara masih mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan sekali skala berlaku hujan lebat beserta angin kencang yang disebabkan oleh pembentukan sistem siklon seperti ribut tropika dan taufan di kawasan barat lautan Pasifik dan kawasan Laut Cina Selatan. Justru Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam kenyataannya menasihatkan orang ramai untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Petang tadi, taufan Sodel berada di kawasan utara Laut Cina Selatan sekitar 1,324 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Taufan Sodel diramal akan bergerak ke arah barat menjauhi negara. Keadaan cuaca yang tidak menentu dijangka berlaku sehingga ke hujung minggu, terutama di kawasan laut. Hujan lebat dan kadangkala disertai angin kencang dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Manakala ketinggian ombak di kawasan perairan Brunei Darussalam adalah diparas sederhana ke bergelora sehingga 2 meter. Kes pendakwaan ke atas 6 orang yang ditangkap oleh Biro Kawalan Narkotik bulan lalu berkaitan sindiket keluarga pengedar dadah disebutkan lagi petang tadi di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan. Semasa sebutan kes, pihak pendakwa raya memohon penangguhan sementara menunggu giliran untuk menghantar ekshibit ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik untuk dianalisa. 6 orang yang didakwa terlibat dalam sindiket tersebut ialah Ahmad bin Haji Tamid dan isteri Maskunah binti Wahab bersama dengan anak-anak mereka Isamuddin bin Ahmad, Muhammad Saifuddin bin Ahmad dan Siti Izzatul Munirah binti Ahmad dan suaminya Jakaria bin Ahmad. Mereka didakwa atas 2 kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 memiliki bagi tujuan mengedar 18.9943 kg methamphetamine yang didapati di belakang kediaman mereka di Jalan Junjungan. Ke-6 tertuduh juga didakwa atas kesalahan memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal kelas A sejumlah 532.44 gram methamphetamine yang disimpan di dalam botol-botol yang didapati di kawasan yang sama. Semua tertuduh tinggal di rumah-rumah berkenaan dan ketika ini menghadapi hukuman gantung hingga mati. Isamuddin bin Ahmad juga menghadapi pertuduhan individu kerana memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal kelas A methamphetamine seberat 54.1 gram. Bersamanya Siti Izzatul Munirah
dan Zakaria bin Ahmad juga didakwa di bawah Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 kerana memiliki sejumlah RM80,000 dan wang tunai lebih RM100,000 selain didakwa menyembunyikan pemilikan sebenar sebuah kereta Toyota Velfire yang didaftar di bawah nama orang ketiga. Kes akan didengar lagi pada 5 November ini pukul 2 petang. Tiga buah kenderaan daftar luar negara dapati tidak diletakkan dan dilekatkan dengan peletak pas kenderaan semasa operasi bersepadu pemantauan dan penguatkuasaan pelekat pas kenderaan daftar luar negara atau operasi Merakat. Operasi adalah kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi beserta dengan agensi-agensi berkaitan iaitu Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Kesihatan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja serta Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Operasi kali ini tertumpu di beberapa kawasan di daerah Buna dan Muara iaitu premis-premis perniagaan di kawasan Gadong, Menglait, Beribi dan Kiulap. Semasa operasi tersebut, satu denda kompaun RM150 dan amaran telah dikeluarkan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Siasatan Lanjut sedang dijalankan ke atas dua buah kenderaan daftar luar negara yang lain. Bagi kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang mendapat kebenaran Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk menetap di negara ini, pas kenderaan pelawat akan diberikan, manakala bagi kenderaan-kenderaan komersial daftar luar negara atas kebenaran Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pas kenderaan komersial akan dikeluarkan. Pelekat pas kenderaan tersebut mempunyai tempoh sah laku tidak melebihi 3 bulan dan hendaklah diperbaharui sebelum tamat tempoh. Kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang memasuki negara ini bagi tujuan transit adalah tidak dikehendaki untuk mempunyai pelekat pas kenderaan. Walau bagaimanapun, pemandu atau pemilik kenderaan ini dikehendaki untuk mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan transit yang berkuat kuasa pada masa ini. Kegagalan mematuhi peraturan tersebut akan diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Setakat 20 Oktober lalu, 3,295 permohonan bagi pelekat pas kenderaan telah diterima oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan sejumlah 2,278 permohonan telah diberikan kebenaran, manakala sejumlah 1,290 pelekat pas kenderaan telah dilekatkan ke atas kenderaan-kenderaan daftar luar negara. Dua pegawai masjid di daerah Belait hari ini menghadiri bengkel tadabbur Al-Quran atau bengkel memahami dan menghayati bacaan Al-Quran yang diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Bengkel anjuran pejabat Hawal Masjid daerah Belait dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait ini bertujuan memberikan peluang kepada pegawai-pegawai masjid mendalami ilmu mentadabbur Al-Quran untuk melahirkan pegawai masjid yang boleh menyampaikan isi kandungan Al-Quran secara tadabbur kepada jemaah. Semasa bengkel, para peserta diberikan penerangan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Hajah Zaliha binti Haji Ibrahim, ceramah bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Lawatan ke makam Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei ke-9 dan demonstrasi pembuatan keropok udang antara program Berdudun Persatuan Bistari ke Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga, Perumahan Kampung Sungai Bunga Tanjung Kindana, Mukim Kota Batu kemarin. 19 ahli persatuan berkenaan mengikuti lawatan tersebut yang diketuai oleh Datin Haja Asmah binti Haji Abdul Rahman yang dipertua Bistari. Lawatan bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli MPK di samping menimba ilmu dan pengalaman MPK Sungai Bunga dalam mengusahakan projek Satu Kampung, Satu Produk, 1K, 1P. Sebahagian dari aktiviti sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, Pusat Pakar Pantai Jerodong PJSC mengadakan sesi Tai Chi. Matlamatnya supaya para pesakit bergerak dan menjadi aktif. Senaman ini berasal Cina Purba dan gabungan filosofi, seni mempertahankan diri dan penyembuhan.
Bentuk senaman yang ringan ini menjadikannya sesuai untuk diamalkan oleh semua peringkat masyarakat. Aktiviti fizikal yang kerap dikatakan boleh mengurangkan risiko kanser serta meningkatkan kadar pemulihan. Bengkel Kaedah Penyelidikan Sejarah Anjuran Pusat Sejarah Brunei diadakan kemarin di Galeri Sejarah Pusat Sejarah Brunei. Bengkel disertai 12 pensyarah dan pembantu penyelidik dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Bengkel tersebut adalah sebagai persediaan awal untuk projek penyelidikan bagi terbitan buku ensiklopedia Negara Zikir Jilid 5, Sumbangan Ulama dalam Penyebaran dan Perkembangan Negara Zikir. Bengkel berkenaan akan mula dilaksanakan pada November depan yang antara lain bertujuan sebagai panduan semasa penyelidikan bagi mendapatkan bahan dan sumber maklumat yang tepat, berkualiti dan mempunyai nilai kepentingan sejarah yang tinggi. Seorang perempuan ditempatan dihukum denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini setelah didapati memiliki 141 paket rokok pelbagai jenama. Hajah Aminah binti Haji Mokti berusia 60 tahun warga negara tempatan dikenakan RM11,000 atau 11 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh sehingga 29 April 2021 untuk menjelaskan bayaran denda tersebut. Semua barang yang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan.